Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita iaitu tadabbur ringkas daripada surah-surah daripada Al-Quran. Kita masih lagi dalam surah An-Nisa. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan, berkongsi daripada ayat 52 hingga ayat 59. Muka surat 87 dalam kebanyakan mushaf. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa dirahmati, berada di bawah perlindungan Allah SWT, berada dalam rahmat dia. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan urusan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita melengahkan masa, terus saja kita baca kepada ayat yang pertama hari ini, iaitu ayat daripada ayat 52, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 52 surah An-Nisa yang bermaksud, yakni kaum Yahudi yang demikian sikapnya, mereka itu ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, wa na'udzubillah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati siapa pun yang boleh menolongnya. Ayat ni secara ringkas kalau kita lihat sangat menggerunkan. Kalaulah seorang itu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia tak berlaku kepada kita. Wa na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, siapa yang dilaknat oleh Allah SWT, maka tak akan ada siapa pun yang dapat membantu. Kalau kita tak ada bantuan, tentera mana pun yang datang membantu pun tidak akan boleh nak melawan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat oleh Allah SWT, maka tak adalah jalan lain bagi dia kalau tidak melainkan neraka saja. Hanya jalan yang membawa dia kepada kehancuran. Begitulah kalau seorang itu tidak mahu menggapai rahmat Allah SWT, di mana Allah SWT tu rahmat dia mengatasi kemarahan dia, sepatutnya begitu. Tetapi apabila dia tidak meraih kasih sayang Allah SWT, maka apabila dia dilaknat, maka tiada siapa pun yang dapat memberi dia sebarang syafaat pertolongan. Baik, kita lihat kepada Tafsir Al-Wajiz karangan Dr. Wahbah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Dia kata, mereka yang mengucapkan perkataan ini ditolak oleh Allah daripada rahmatnya dan dihinakan olehnya. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, maka tiada penolong baginya yang dapat menyelamatkannya daripada azab dan kemurkaan Allah. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dia kata ayat ini turun untuk dua orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yang mana keduanya mengucapkan perkataan itu kerana dengki. Kerana apa? Sebab ayat ni turun dua orang Yahudi yang sebelumnya lah, ayat sebelum dia, yang mana keduanya mengucapkan perkataan itu kerana dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dia. Dan ketika Allah menurunkan ayat ini, keduanya berkata, demi Allah, kami tidak menanggung perkataan itu kecuali kerana murka dan iri hati dengan Muhammad SAW. Sebelum ni kan kalau kita lihat ayat, ada mereka mengatakan bahawa orang-orang Arab musyrikin itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang berkata perkataan ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah SWT, dan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia turun kepada dua orang ni. Sebab dia orang cakap perkataan itu sebab apa? Sebab apa? Dia dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata orang musyrikin tu lebih baik daripada Rasulullah SAW. Sebab mereka tu jaga Mekah dan sebagainya. Demi Allah,
Kata menurut Abu Basari ini dikatakan bahawa dua pemuda ni kata kami tidaklah kami tidak cakap perkataan itu kecuali kerana murka dan iri hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya apa yang mereka katakan Nabi Muhammad itu bukanlah satu kenyataan, bahkan mereka sendiri mengaku bahawa apa yang mereka katakan itu sekadar dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iri hati tuan-tuan memang boleh membuatkan orang tu mendapat murka Allah SWT. Itulah yang berlaku kepada Iblis. Iblis iri hati kepada Adam AS, maka menyebabkan dia terkeluar daripada rahmat Allah SWT. Nah itu. Sehingga dia itu sanggup mendaharka kepada kepada Allah SWT kerana tidak bersetuju dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Apabila kita tidak bersetuju dengan apa yang perintah Allah, maka dia menyebabkan kita boleh jatuh kepada kekufuran dan boleh menyebabkan kita dilaknat oleh Allah SWT. Nah, bila mereka ini mengatakan perkataan tadi, sebab apa? Sebab mereka itu tidak bersetuju Nabi Muhammad SAW itu dilantik oleh Allah SWT, maka mereka itu dilaknat oleh Allah SWT kerana tidak bersetuju dengan Allah. Itu. Ini bukan soal lawan Nabi saja, ini soal melawan keputusan Allah SWT, melawan perintah Allah SWT. Sebab Nabi dia tak lantik diri dia sendiri. Yang lantik itu adalah Allah SWT. Yang angkat dia tu menjadi Nabi itu Allah SWT. Maka bila seorang tidak bersetuju dengan mana-mana Nabi, maknanya dia tidak bersetuju dengan Allah SWT, maka dia akan mendapat laknat oleh Allah SWT. Wa na'udzubillah. Bila dia mendapat laknat daripada Allah SWT, maka tiada siapa yang dapat memberi rahmat, kasih sayang yang dapat menyelamatkan dia daripada azab api neraka jahanam kelak. Wa na'udzubillah. Baik, terus ayat 53. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, adakah patut bagi mereka, yakni kaum Yahudi itu, sesuatu bahagian daripada kekuasaan memerintah? Tidak, bahkan kalau ada pun, maka sudah tentu mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia. Ayat ni nak kata patutkah orang macam ni dia nak mengaku bahawa dia tu ada bahagian sehingga dia boleh memilih mana Nabi yang dia nak pilih? Dia ada bahagian ke dalam pemerintahan Allah SWT ni? Dia setelah bersekutu ke, ada perjanjian ke dengan Allah SWT sehingga dia melayakkan untuk dia nak pilih mana Nabi yang dia nak? Seolah-olah nak kata macam tu. Sedangkan kalaulah dia ada pun, dia tak boleh nak bagi manfaat walaupun sedikit pun kepada manusia. Itu dia. Maksudnya, maksud Allah begitu memang tak ada lah. Memang tidak ada hak untuk mempersoalkan apa yang Allah SWT lakukan. Sebab mereka itu, kan Allah kata dalam Quran yang Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Bahkan mereka itulah kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu dah lakukan. Okey, makna kata di sini daripada tafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazari, dia kata makna kata naqira ni maksudnya nakir ni adalah lubang yang ada pada biji benih. Ini adalah perumpamaan nak tunjuk betapa kecilnya sesuatu. Jadi makna ayat Allah berfirman dalam ayat 53, am lahum nasibun minal mulki fa idza la yu'tunan nas. Jadi nakir, apakah mereka punya bahagian dalam kerajaan, bahagian kecil dalam kerajaan, maka mereka tidaklah memberi kepada manusia sedikit pun. Maksudnya mereka taklah mempunyai bahagian daripada kekuasaan seperti yang mereka dakwakan tu. Kalimat tanya ni kalimat retorik lah, yang bermakna pengingkaran. Ni untuk ingkari, istifham ingkari dan untuk ingkar. Allah tanya ni untuk mengingkar apa yang mereka kata. Jadi terhadap dakwah mereka itu, dakwaan mereka itu kekuasaan adalah diserahkan kepada mereka. Sedangkan Allah tidak pernah pun memberi bahagian walaupun sekecil lubang yang ada pada biji benih itu. Mereka tidak ada sedikit pun kekuasaan bagi mereka. Allah tak bagi walaupun sedikit. Baik. Jadi adakah Allah bagi bahagian kepada dia? Kalau ada, maksudnya mereka takkan boleh pun memberi manfaat kepada manusia walaupun sebesar lubang yang ada pada biji benih. Walaupun sebesar naqira,
nakira itu. Mereka tak akan boleh manfaat. Mereka tidak mendapat kerajaan walaupun sedikit dan mereka tidak dapat memberi manfaat walaupun sedikit. Baik. Jadi berdasarkan fakta bahawa mereka yang sangat bahil, jikalau seluruh kekuasaan diserahkan kepada mereka pun buat penutasi ini, mereka tidak akan memberikan kepada seorang pun yang berupa walaupun sebesar remeh-temeh, walaupun hanya sekadar sebutir biji-bijian. Inilah bentuk celaan kepada mereka bahawa itu mereka sangat kedekut setelah hinaan kepada mereka dengan kebodohan yang lazim, itu kecondongan mereka kepada kesyirikan dibandingkan kepada tauhid. Bila orang tu cerdik atau tak cerdik ialah adakah orang itu mengikut syariat atau tidak, mengikut petunjuk Allah SWT atau tidak. Jenis itu bukan dilihat kepada otak dia tu bergila atau tidak, tetapi jenis akal itu dilihat adakah dia mempergunakan akal itu untuk mengenal Allah SWT. Adakah dia menggunakan akal itu untuk menyelamatkan dia daripada api neraka. Baru dia itu digelar sebagai orang yang berakal, orang yang menggunakan akal dia apabila dia itu akal itu dapat menyelamatkan dia daripada api neraka. Itu menjadikan dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, dia tetap digelar sebagai orang yang tidak menggunakan akal dia. Orang yang tidak berakal, orang yang tidak menggunakan akal dia. Baik, ayat 54 terus. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Di sini Allah SWT berfirman, atau patutkah mereka dengki kepada manusia, yakni Nabi Muhammad dan umat dia sallallahu alaihi wasallam, disebabkan nikmat, yakni pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya. Kerana sungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, yakni pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Baik. Di sini nak kata, ataukah tafsir As-Sa'di dia kata, dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dia kata, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad, yakni Muhammad SAW, lantaran kurnia yang telah Allah bagi kepada dia. Maksudnya apalah pendorong bagi mereka? Perkataan mereka itu adalah posisi mereka sebagai sekutu bagi Allah, lalu mereka mendahulukan orang-orang yang mereka kehendaki. Ataukah pendorong bagi mereka dalam hal itu adalah semata-mata kedengkian terhadap Rasulullah dan kaum mukminin atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada kurnia dia. Jadi kata-kata kamu sebelumnya, adakah sebab kamu ini sekutu Allah sehingga kamu layak untuk memilih siapa yang kamu nak pilih, atau yang kamu katakan ini hanyalah semata-mata kerana dengki, kerana khianat, tak boleh nak lihat orang lain lebih daripada dia, tak boleh nak terima kepimpinan orang lain. Sebab tu kita ini diajar untuk melihat kebenaran itu bukan kepada siapa yang menyampaikan kebenaran, tapi apa yang dia bawa. Kalau orang tu benar, tetap benar lah. Kita suka ke tak suka, kita tetap kena terima. Sebab dia cuma wakil yang menyampaikan kebenaran. Begitulah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ni orang bangsa Melayu ke, Cina ke, India ke, kita tetap terima walaupun Nabi kita itu bukanlah bangsa kita. Dia adalah berbangsa Arab, tapi kita tetap terima sebab dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lagi, dia kata, dan yang demikian itu bukanlah suatu perkara yang asing dan aneh lagi atas kurnia daripada Allah. Sebab apa? Sesungguhnya kami telah bagi ke kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada kerajaan besar, itu kurnia yang telah Allah berikan kepada Ibrahim dan anak cucunya berupa kenabian dan kitab serta kerajaan yang diberikan kepada seorang Nabi dari Nabi-Nabinya seperti Daud dan Sulaiman, dan pemberian nikmat olehnya masih terus berlangsung atas hamba-hambanya yang beriman. Okey, baik. Menarik menarik Allah. Allah sebut Ibrahim. Kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim? Sebab Ibrahim adalah Nabi yang diterima oleh Yahudi. Nabi adalah Nabi Ibrahim yang diterima, Nabi yang diterima oleh Nasrani, dan Nabi Ibrahim tentu saja diterima oleh orang Islam. Yahudi mendakwa bahawa mereka mengikut Nabi Ibrahim. Nasrani pun begitu juga.
Dan juga Allah mention, kalau Allah boleh bagi kekuasaan kepada Ibrahim, kenapa tidak Allah boleh bagi kepada yang lain? Allah telah beri juga kepada Daud dan Sulaiman. Allah mention Daud dan Sulaiman sebab Daud dan Sulaiman ni kira tak berapa elok lah nama mereka dalam kalangan setengah ahli kitab ni. Jadi Allah sebut, Allah boleh bagi kepada Ibrahim, kita semua setuju dengan Ibrahim, dan Allah boleh bagi juga kepada Daud dan Sulaiman, yang kamu ada antara kamu tak setuju, dan Allah boleh juga bagi kepada Muhammad SAW yang Nasrani dengan Yahudi, dua-dua tak setuju. Jadi Allah boleh bagi kepada siapa saja Allah nak, sebab hak mutlak itu adalah hak mutlak Allah SWT, dan Allah tidak share, Allah tidak berkongsi kerajaan itu dengan sesiapa pun. Itulah yang Allah nak mention sebenarnya. Sangat kuat sebenarnya argument yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Sangat cantik bagi orang yang mahu berfikir. Kemudian Tafsir Asari ni kata lagi, dia kata, lalu bagaimana mungkin mereka ingkar pemberian nikmat olehnya masih terus berlangsung atas hamba-hamba yang beriman. Maksudnya, macam mana kau boleh ingkar perkara ni, sebab benda yang Allah dah bagi tu masih lagi berlangsung, sehinggalah penutupnya lah kepada Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dah tak ada Nabi dah. Lalu bagaimana mungkin mereka mengingkari pemberian nikmat olehnya berupa kenabian dan pembelaan serta kerajaan bagi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling utama, paling mulia dan paling mengetahui tentang Allah dan paling takut kepada dia. Jadi mana mungkin untuk menolak perkara tersebut, sebab Allah sendiri yang telah mewakilkan Rasulullah SAW ni bersaksi bahawa Rasulullah ini adalah pesuruh dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah bersaksi bahawa Tuhan itu tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu benar-benar pesuruh dan hamba dia. Adalah hamba dan pesuruh dia. Itu. Jadi tak ada alasan lagi dah. Kalau Allah boleh pilih Ibrahim, Allah boleh pilih Musa, Allah boleh pilih Ishak, kenapa tidak Allah boleh pilih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga? Kenapa tidak juga Allah pilih kepada Isa yang tidak disetujui oleh orang Yahudi? Semua itu adalah hak mutlak Allah SWT. Jadi kita itu tidak berhak untuk memilih. Kalau kita baca Quran, kita kata, oh ni aku nak ambil, yang ni tak nak, tak boleh. Kita tak boleh beriman dengan sebahagian daripada Al-Quran dan kufur kepada sebahagian lain. Kita kena beriman kepada sepenuhnya, dan kita kena beriman kepada semua para Nabi, dan kita benar-benar kena beriman bahawa, percaya bahawa dia benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia perlu dibuktikan dengan kita itu mengikut syariat yang melengkapkan syariat sebelum ni. Itu syariat yang datang daripada Rasulullah SAW. Sebab para Nabi yang dulu pun, dalam kitab-kitab terdahulu pun ada sebut, dalam Taurat, dalam Injil ada sebut supaya ikut Nabi yang bernama Ahmad ini, sebagai melengkapkan, sebagai lengkapnya, tanda lengkapnya ajaran oleh Allah SWT di muka bumi ini. Baik. Seterusnya ayat 55. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepada dia, ada yang beriman kepada Allah, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Ini hebatnya Allah SWT. Tak macam kita, kalau kita dah benci satu kaum ni, kita kata ni Yahudi ni semua teruk lah, kita kata begitu. Kita pukul bersih sebenarnya tanpa kita nak dakwah pun. Tetapi beza dengan Allah SWT, Allah kata ada juga antara golongan mereka yang dengki ni, ada di antara mereka sebenarnya beriman, yang beriman kepada Allah SWT. Dan tapi ada juga yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Jadi cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam yang menyala-nyala api. Wa na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dia kata firman Allah SWT ayat 55 yang berbunyi faminhum man amana min wa minhum man sadda anhu. Yang bermaksud maka dari mereka ada yang beriman, ada yang menolaknya. Maksud ayat ini ada di antara kaum Yahudi yang sebenarnya patuh kepada perjanjian dalam Taurat untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada risalahnya, dan jumlah mereka sedikit. Antara sahabat Nabi yang datangnya daripada kaum Yahudi adalah siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia itu orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, makna ayat wa minhum man sadda anhu, dan dari mereka ada yang menolaknya, itu dengan berpaling dan memalingkan manusia daripada dia.
Bukan sekadar dia itu tidak menurut kebenaran, tetapi dia itu mengajak orang lain supaya tidak mengikut kebenaran yang dibawa. Memalingkan manusia daripada kebenaran yang hakiki. Dan kaum Yahudi yang menolak ini, kata Allah sebelum ni, menurut Syekh ini, Syekh Sa'di, dia kata berdasarkan ayat tadi, kaum Yahudi yang menolak ini adalah golongan majoriti. Banyak mereka tak tolak sebab banyak mereka yang tolak sebab mereka rasa mereka adalah orang yang cerdik, orang yang hebat, tak memerlukan kepada yang lain dah. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Cukuplah neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Sa'ira apa tu? Wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah neraka jahanam adalah tempat kembalinya untuk orang kafir kerana rasa iri dan menjelak jalan Allah lantaran sifat kedekut dan banyaknya tipu daya yang ada pada mereka. Mereka ni sebenarnya tak nak ikut Rasulullah sebab mereka kena bagi harta juga ke Rasulullah, kan minta zakat dan sebagainya. Sampai mereka buat ayat lain, mereka kata, maksudnya mereka kata Allah tu tahan, tangan Allah ni terbergelenggu. Sampai Nabi Muhammad ikat macam tu sampai tak boleh nak bagi rezeki kat Nabi Muhammad semua, sampai Nabi Muhammad kena minta zakat ke orang lain dan sebagainya. Dia bukan sekadar hina Nabi, dia hina Allah lagi. Sebab tu, sebab apa? Sebab dia rasa kedekut nak berkongsi harta dia dengan orang, dengan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah Quran ni memerintahkan supaya kita membelanjakan infak di jalan Allah SWT, maka mereka itu ada rasa kedekut untuk buat perkara tersebut. Maka Allah kata cukuplah mereka ni untuk sebagai neraka jahanam. Dengan neraka jahanam untuk tempat mereka kembali. Maknanya adalah cukup bagi mereka neraka jahanam yang mempunyai neraka sa'ir sebagai ganjaran untuknya, balasan kepada dia. Sebab apa? Kafir, sebab ingkar, iri hati dan juga bakhil. Tak nak belanjakan harta di jalan Allah, tapi bersanggup untuk membelanjakan duit harta untuk jalan syahwat, jalan syaitan. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada perkara yang demikian. Seperti mana kata Syekh Asadi, kita kata amin, ya Allah, kita berlindung kepada Allah daripada perkara yang sedemikian. Daripada kita ini tak nak ikut perintah Allah sebab kita rasa kedekut, kita rasa bahagian kita harta kita berkurang. Kalau aku bagi tolong kan habis, kan aku bagikan dia minta banyak kali. Jadi kita rasa perkara tersebut, maka kita minta Allah lindunglah. Sebab takut-takut kita setuju dah Allah Tuhan kita, tapi kita tak setuju dengan syariat yang Allah bagi. Kita rasa menyusahkan dan sebagainya, kita buat takwilan yang bermacam-macam, akhirnya kita meninggalkan agama, akhirnya kita mendapat laknat Allah, dan akhirnya kita dimasukkan neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Allah tetapkan kita dalam iman, hidup dalam iman, mati kemudian dalam iman, bangkit nanti pun dalam iman. Baik, pelajaran pada ayat ini menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sadi, dia kata berimannya sebahagian Yahudi terhadap Islam dan majoriti daripada mereka mengingkari Islam, padahal mereka mengetahui tentang kebenaran Islam dan wajibnya beriman dengannya dan masuk ke dalam Islam. Ada hadis dia. Allah kata, Nabi kata, salah satu lahum ajrani rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawali wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Baik. Dalam hadis ni Nabi SAW kata terdapat 3 jenis manusia yang akan diberi 2 pahala. Seorang daripada ahli kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Muhammad SAW. Jadi jenis pertama yang akan diberi 2 pahala yang siapa? Ahli kitab. Di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka ini dapat 2 pahala kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW. Maknanya tak rugilah. Kan ada ayat lain, apa yang menghalang kamu untuk ikut Allah SWT? Apa yang menghalang kamu untuk infak di jalan Allah SWT? Apa yang menghalang kamu daripada melakukan perkara-perkara tersebut? Rugi ke? Rugi ke kalau ikut kalau infak di jalan Allah SWT, kalau ikut agama Allah SWT, adakah mendatangkan kerugian? Bahkan ahli kitab ni kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW tak mendatangkan rugi, dapat 2 pahala pun. Tak terhapus pun pahala yang dahulu. Dia iman kepada kitab
ahli kitab yang beriman pada Nabi dia. Mana kalau diikut Nabi Musa, beriman dengan Nabi Musa, diikut Nabi Isa, beriman dengan Nabi Isa, dan apabila datang Rasulullah, diikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada antara orang yang dapat dua pahala. Yang lainlah hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikan dia. Lelaki yang mempunyai hamba wanita dia didik dia lalu pelukkan didikan kepadanya, kemudian ajarnya serta mempelukkan ajaran kepadanya, kemudian dia bebaskan wanita itu lalu menikahinya, maka dia itu beroleh 2 pahala. Ni golongan-golongan yang dapat 2 pahala. Cuma fokus kita adalah kepada ahli kitab ni. Jadi nak kata tak rugi pun kalau mereka ikut Nabi Muhammad, dan bahkan memang mereka kena ikut pun, tetapi itu tidak merugikan mereka, bahkan mereka tidak menghilangkan darjat mereka, bahkan darjat mereka tetap tinggi, itu mereka mendapat dua pahala. Ini sebagai motivasi kepada ahli-ahli kitab, dan mereka mengetahui kebenaran, mereka kena kembali, bahkan dan mereka tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya ayat 56. Innallazina kafaru biayatina. Nakafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nasijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menarik sebenarnya ayat ni. Kita kadang-kadang saya tu terfikir, kenapa Allah gantikan kulit ni? Dah habis Allah ganti balik. Kenapa Allah ganti banyak kali? Kita lihat apa penjelasannya dalam tafsir ini. Dia kata, oleh kerana itulah Allah firman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Itu sangat besar menyalanya dan sangat keras panasnya. Setiap kali kulit mereka hangus, iaitu terbakar, kami ganti kulit mereka yang kulit yang lain. Supaya apa? Mereka merasakan azab. Itu agar siksaan itu sampai kepada mereka dengan sebenar-benarnya, dan sebagaimana berulangnya kekufuran dan kehurkaan mereka yang akhirnya menjadi karakter dan sifat abadi bagi mereka. Jadi diganti berulang-ulang itu sebab apa? Mereka sendiri membuat maksiat itu berulang-ulang. Masih bukan sekali. Manakala kita buat maksiat, Nabi kata susuli dengan kejahatan kamu dengan kebaikan, kita taubat, niat tak nak kembali dah, maka kita hapus dosa kita sebenarnya. Allah ampunkan dosa kita. Itu. Jadi syaratnya, jangan sampai kita sengaja nak mengulangi kejahatan, maksiat yang kita buat. Sebab kalau tidak, begitulah seperti mana kamu ulang maksiat kamu, maka begitulah nanti kami akan bakar kamu, terbakar, hangus, hancur semua, kemudian kami akan ganti berulang-ulang sehingga selesailah azab itu. Kalau kamu ni orang kafir, maka kekallah kamu dalam azab itu selama-lamanya. Wa na'udzubillah. Ini sebagai peringatan kepada kita, kalau kita dah buat salah, jangan terus ulang. Jangan ulang lagi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tergelincir lagi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat maksiat berulang tetapi tidak kembali kepada Allah berulang. Kembalilah kepada Allah SWT setiap kali kita buat salah, kembali kepada Allah SWT. Semoga Allah kesian kat kita dan akhirnya Allah kita mengampunkan kita dan mengeluarkan kita daripada jalan maksiat tu. Doa ke Allah, minta ke Allah supaya keluarkan kita daripada maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan perkara tersebut. Baik. Jadi Allah SWT ulang perkara ini sebab apa? Sebab mereka sendiri di dunia memang sengaja nak ulang. Maka Allah jadikan dia sebagai balasan kepada dia supaya dia dapat azab tu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian tafsir oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dia kata Allah juga mengulang-ulang siksaannya bagi mereka sebagai suatu balasan yang setimpal. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu miliknya kemuliaan yang agung dan hikmah pada penciptaan, perintah, pahala dan siksanya. Baik. Kita teruskan. Ayat 57. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun
wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa nudkhiluhum zillan zalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan isi-isi yang suci bersih, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. Kenapa Allah emphasize khalidina fiha abada? Manusia ini kerisauan dia satu. Antara kerisauan dia ialah dia takut tidak kekal. Contoh ya, antara sebab kenapa orang tak bagi orang tak bagi suami dia kahwin lain macam sebab dia. Antara apa sebab dia? Dia takut nanti dia tidak dapat tempat dah. Seperti mana sebelum tu. Dia risau existence dia, kewujudan dia. Adakah dia itu akan diiktiraf lagi sebagai seorang isteri dan sebagainya. Itu antara reason dia. Dan manusia apa yang merisaukan dia? Dia risau kalau dia tidak di rumah, misalnya dia sewa rumah ke orang halau dia rumah dan sebagainya. Dia risau dia tidak ada tempat tinggal. Kalau dia tempat kerja, dia risau dia tidak dapat kerja itu berterusan. Macam ni dia nak menyara kehidupan dan sebagainya. Jadi tentang existence, kekal di satu tempat itu, seorang itu memang dia memang sentiasa mendatangkan kerisauan dalam manusia. Maka Allah bagi tahu jangan risau, sebab memang dunia ini cuma sementara saja. Apa saja di dunia ni adalah bersifat sementara. Orang risau satu hari nanti pasangan dia pergi, anak-anak pergi, orang risau harta dia akan pergi. Memang itu semua akan hilang. Lambat atau cepat saja. Dunia ni pun akan hilang. Kelak, apa yang kamu risaukan itu tidak akan menjadi kerisauan lagi. Sebab apa? Sebab di dalam syurga nanti kamu tetap akan kekal selama-lamanya. Ada syurga yang mengalir. Kita tahu kan kalau manusia, logik akal manusia, air ni tak apa, sumber kehidupan. Walaupun kita minum bukan untuk hidup, tapi kita manusia fikir macam itulah. Bila ada air yang sentiasa mengalir, maksudnya sumber kehidupan itu sentiasa ada, maka logiklah aku akan tetap hidup di sana. Kita fikir macam itulah. Sedangkan kalau Allah nak, Allah tak perlu makanan pun, kita makan bukan untuk hidup pun. Kita hidup untuk makan kat sana. Tapi di dunia ni, ramai orang hidup untuk makan, lah mati juga. Tapi sebenarnya sepatutnya di dunia kita makan untuk hidup. Bukan, tapi kita lihat sebenarnya itulah yang nak. Bila dah ada tempat tinggal, duduk seorang-seorang kat rumah pun tak jadi apa juga, boring. So kena ada pasangan-pasangan, ada isi-isi cuci yang bersih. Sebab apa? Dan duduk dalam tempat yang teduh. Kalau orang duduk kat dalam dunia, dalam aircon. Kalau kat masjid tu pagi-pagi subuh tu aircon pasang dah, kipas pasang juga. Duduk beku lah orang yang kering tu. Memang kata, memang kesejukan lah. Itulah yang orang nak, kenyamanan. Orang nak satu benda yang indah, yang suka. Itu Allah gambarkan di syurga. Yang Allah gambarkan ini tak terlintas pun ada yang ada dalam, tak sama sebenarnya apa yang kita fikirkan. Bahkan apa yang terlintas itu adalah lebih lagi. Allah bagi gambaran kepada kita. Dan situ apa, kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. Dan orang beriman, amal soleh, kami masuk mereka dalam syurga yang mengalir bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan, isi-isi yang suci bersih, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. Tafsir Ibn Katsir, ringkas. Fathul Karim Muqtasar Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Syekh Profesor Dr. Hikmah bin Bashir bin Yasin, Profesor Fakulti Al-Quran Universiti Islam Madinah. Dia kata, firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Ini adalah berita tentang hasil yang diterima oleh orang-orang yang berbahagia di syurga Aden, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di seluruh sudut-sudutnya dan tempat-tempatnya di mana saja mereka mahu tinggal. Mereka nak duduk mana-mana saja. Tempat yang nyaman, sungai-sungai ada kat mana-mana saja. Kalau kita tengok orang kan, dia pilih tempat, kalau kat office dia, kalau tak ada sungai pun dia buat macam ada air sikit. Kalau tak pun gambar pun jadilah. Sebab apa? Supaya seronok. Cuti-cuti supaya rasa tenang. Cuti-cuti pun hujung minggu, kalau dah sibuk duduk kat bandar, nak pergi ke sungai, nak pergi ke air terjun dan sebagainya. Kalau itu Allah gambarkan. Manusia suka ke dalam ketenangan sebenarnya. Mereka tinggal di sana selamanya. Mereka tidak akan dibasati
tidak akan menghilang dan tidak akan dipindahkan daripada sana. Duduklah, stay kat sana, kekal kat sana dalam keadaan yang penuh ketenangan. Tak ada kerisauan langsung. Firman Allah kata penulis tafsir ni, mereka dalamnya punya isteri-isteri yang suci. Menurut penulis tafsir ni, suci dari sini apa? Itu daripada haid, daripada nifas, daripada kecacatan, daripada akhlak buruk dan sifat-sifat keji. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, iaitu disucikan daripada segala kotoran dan disucikan daripada segala kecacatan. Demikian juga dikatakan oleh Atta, Al-Hasan, Ad-Dahak, Nakhahi, Abu Salih, Atiyah dan juga As-Sudi. Mujahid pula kata, rahimahullah ta'ala, dia kata disucikan daripada air kecil, daripada haid, daripada najis, daripada kahak, daripada aliu, daripada air mani dan juga daripada anak. Dia tahu kan kalau melahirkan anak tu akan mengeluarkan darah dan sebagainya. Jadi itu antara pandangan yang dikatakan oleh Mujahid. Cuma dia sebenarnya ada pandangan yang mengatakan berdasarkan hadis, orang yang tak ada anak, misalnya dunia ni, dia dekat syurga, rasa dia teringin dia nak ada anak, maka dia akan hamil dalam masa yang singkat. Jadi berbeza lah pandangan kepada ulama. Ada yang kata akan ada anak, ada yang kata tak ada. Jadi sebenarnya kalau nak katakan kita dapat, dan Quran kata kita dapat apa yang kita nak. Jadi bagi siapa yang tidak ada anak di dunia, dia boleh rasa ada anak di dunia, bahkan dia akan hamil menurut satu pandangan, dan dia akan ada anak. Cumanya mungkinlah kita katakan sini, tak adalah seperti mana di dunia ni, susahnya. Tak adalah tiba-tiba ada darah dan sebagainya. Sebab kalau Mujahid kata tak ada anak, maksudnya tak ada kotoran-kotoran itulah. Kalau kita nak gabungkan dua pandangan ni, boleh kita katakan dia ada anak tapi tidaklah susah dia macam dunia ni. Bahkan apa yang dapat tu, setengah ulama kata dia akan menyusu dan sebagainya, tapi dia akan besar dengan cepat. Itu antara pandangan. Maksudnya tak menyusahkan langsung mak ayah tu lah. Itu dapat kerana kegembiraan dia. Dia nak rasa dia ada anak mengandung. Dia macam mana orang-orang di dunia tu mengandung. Wallahu a'lam. Itu satu pandangan. Tu ulama berbeza pandangan. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Ada yang kata ada orang yang nak, dia adalah sebab dia tak ada anak di dunia ni. Sebagai pujukan kepada orang yang Allah tidak bagi rezeki dia di dunia ni. Wallahu a'lam. Firman Allah, mereka dalamnya mempunyai isi-isi yang suci, iaitu daripada haid, nifas, kecacatan, akhlak buruk dan sifat-sifat yang hina, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, iaitu disucikan daripada segala kotoran dan kecacatan. Demikian juga dikatakan oleh Atta, Al-Hasan, Ad-Dahak, Nakhahi, Abu Salih, Atiyah dan As-Sudi. Okey, kemudian kata Allah berkata, disucikan dari segala bentuk kecacatan dan dosa, tidak akhir dan tidak ada beban lain. Kemudian firman seterusnya, firman Allah SWT, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. Kata penulis tafsir ni, dalam cilik tafsir, saya ambil daripada cilik tafsir, penulis dan cilik tafsir ni dia nisri, dia tak kenalkan diri siapa. Dia tak kenalkan diri siapa, tapi dia banyak berkongsi dalam cilik tafsir. Kata penghuni syurga akan dimasukkan di bawah naungan yang luas dan nyaman. Apabila ada kalimah maf'ul mutlak zalilan dalam ayat ini, ia memberi syarat yang naungan itu akan berterusan dan tidak akan ada penghujung. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud di syurga terdapat sebuah pohon. Penegang kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, namun tidak juga melintasinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya dalam syurga ni memang sentiasa tempat dia teduh. Bani Israel kan Allah datangkan dia dengan awan kan teduh. Kita, Allah datangkan kereta, kita ada bumbung. Jadi ada aircon lagi. Jadi itu banding nikmat yang Bani Israel dapat, kita pun dapat pun hebat nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka jangan kita kufur kepada nikmat Allah SWT sehingga kita berpaling daripada dia. Dan di syurga kelak lagi-lagilah tempat itu adalah tempat yang ada naungan. Naungan yang ada selama 100 tahun pun masih tak selesai naungan tersebut. Kalau kita pergi ke Madinah kan, Masjid Nabawi, kan ada dia punya payung yang besar tu. Banyak dekat situ. Yang kita duduk bawah tu, kita reduk ke bawah tu kan. Kalau di syurga, apatahlah, takkan nak dibandingkan di dunia ni lah. Wallahualam. Kalau di dunia pun kita rasa hebat sangat dah. Kalau di akhirat pun bagi lagi lah. Itu menyebabkan kita rindu kan syurga. Kita rindu untuk kembali kepada tempat nenek moyang kita, Adam dan isteri dia. Maka itulah kalau seperti mana atas surah As-Satizah dia kata.
Janganlah kita duk berebut tanah dunia ni sekarang kira sampai kita bergaduh adik-beradik. Kita beralah lah mana yang boleh. Yang lebih penting nak berebut ialah tanah kita tu di akhirat. Sebab itu belum ada jaminan lagi. Di dunia ni kita rezeki Allah tetap. Tapi yang di akhirat tu tidak ada jaminan lagi. Yang itulah sebenarnya kita kena sibukkan. Itu kita kena berlumba-lumba untuk buat kebaikan supaya kita dapat tanah kita kelak di akhirat. Kita ada rumah kat sana. Mudah-mudahan Allah izinkan. Ampun segala dosa kita semua dan perbaiki akhlak kita supaya kita melayakkan kita untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 58 surah An-Nisa, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menjalankan hukum di antara manusia, apabila Allah suruh kamu hukum, kena hukum dengan adil. Berlaku adil lah, sebab adil itu dekat dengan takwa. Walaupun kamu cenderung dengan satu orang ni atau orang lain, kata Allah dalam ayat lain, kamu kena tetap berlaku adil, sebab adil itu dekat dengan takwa. Sesungguhnya Allah dengan surahnya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Tafsir Al-Wajiz kalangan Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata, wahai manusia, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk memberikan amanah itu kepada ahlinya. Yang maksudnya itu sesuatu yang diamanatkan seorang yang merupakan hak orang lain. Baik amanah yang diperuntukkan untuk Allah ataupun para hamba dia. Wahai para hakim dan wali, ketika kalian tentukan hukum di antara manusia, maka kalian harus memutuskan dengan adil. Iaitu wali atau hakim, dia tak boleh condong kepada salah satu pihak. Walaupun orang tu ada keluarga dia dan sebagainya, orang tu dia rasa macam dia rapat dengan orang tu, dia tak boleh. Dia tak boleh condong kepada mana. Dia mesti putuskan benar. Dia harus putuskan dengan sesuai kebenaran yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak silap Nabi sendiri dia kata, mafhum hadis, kalaulah Fatimah itu mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia, kata Nabi, lebih kurang maksudnya. Jadi itu. Walaupun dia ada ahli keluarga sendiri, apabila dia suruh sesuatu perkara, Allah suruh bertindak dengan adil. Dan juga kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelum ni, Nabi Allah suruh mereka ini ikut Rasulullah SAW. Walaupun kamu tak suka dia, kamu tetap kena adil dalam pemilihan kamu, itu tetap kena ikut Rasulullah SAW. Sebab adil itu lebih dekat dengan takwa. Kalau menilai ia dah datang daripada Allah, bukan kamu nilai ikut apa syahwat kan. Betapa nikmatnya sesuatu yang diajarkan, diperintahkan oleh Allah kepada kalian, itu tunaikan amanah dan tentukan hukum dengan adil. Sesungguhnya Maha mendengar ucapan-ucapan yang sesungguhnya Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat amal-amal kalian. Allah tu Maha benar, Allah Maha melihat. Dia dengar apa yang kita kata dan dengar apa yang kita buat. Ayat ini dikatakan turun pada hari penaklukan Mekah untuk Uthman bin Talha Al-Hajbi dari Bani Abdul Dar, ketika Ali mengambil kunci Kaabah darinya dengan paksa. Ini satu palangan. Wallahu a'lam kebenaran cerita ni, tapi saya ambil daripada Dr. Wahbah Zaili ni. Saya tak pasti berkenaan sanad dia, kesahihan sanad dia. Tetapi ini cerita menurut Dr. Wahbah Zaili, dia kata ayatnya turun pada hari penaklukan Mekah untuk Uthman bin Talha Al-Hajbi dari Bani Abdul Dar, ketika Ali ambil kunci Kaabah daripada dia dengan paksa, lalu buka pintu Kaabah dan Abbas ingin mengambil kunci tersebut, lalu Allah turunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Ali untuk kembalikan kunci tersebut kepada Uthman bin Talha. Uthman dah meminta maaf padanya, lalu Uthman bin Talha masuk Islam ketika tahu bahawa Allah menjelaskan tentang hadnya dalam ayat ini. Tapi secara umum, ini satu pandangan kata turun kepada beliau. Baik, secara umum ialah untuk semualah, terutama kepada orang Yahudi yang tahu kebenaran. Mereka kena berhukum dengan hukum-hukum Allah dan dengan keadilan. Begitu juga kita, apabila kita telah diperintahkan Allah untuk membuat pengadilan kepada siapa, kita kena berlaku adil. Kerana adil itu dekat dengan takwa. Tak boleh kita saja memberi kemenangan kepada orang yang kita suka atau memberi kekalahan kepada orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka. Seterusnya ayat 59, ayat terakhir yang kita nak bincang hari ini, ringkas. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ini orang-orang yang berkuasa. Kalau tuan-tuan perasan sini taat ada pada Allah, ada pada Rasul, kemudian pada uli amri ni tak ada perkataan taat tu. Nanti kita explain sikit insya-Allah. Jadi kita bincangkan insya-Allah. Wahai orang yang beriman, taatlah. Minta maaf. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada uli amri, ini orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni kamu bersisih dalam satu perkara, ada agreement tentang satu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah, yakni Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik, yakni bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahan dia. Jadi tafsir asal ni kalangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir An-Nasir As-Sa'di berkata, kemudian Allah perintahkan untuk taat kepada dia dan taat kepada Rasul dia, itu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah, serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga perintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, itu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa, yakni mufti. Sesungguhnya kata penulis tafsir ni, tak akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka sebagai suatu tindakan taat kepada Allah. Macam Iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan soal sujud kepada Nabi Adam tu, tetapi soalnya ikut perintah Allah SWT. Itu dia. Apabila kita taat kepada pemerintah, bukan sebab kita taat kepada pemerintah tu, sebab kita taat Allah yang suruh kita taat. Supaya kehidupan kita jadi elok. Sebagai satu tindakan ketaatan kepada Allah dan harap apa yang ada di sisi dia. Akan tetapi, kata pemerintah sini dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Dia suruh buat benda maksiat, kita tak ikut. Dan bila mereka mintakan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada Allah dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang tu tak boleh. Yang tu tidak boleh. Dan boleh jadi ini rahsia dihilangkan, kata Syekh tadi. Tadi kita kata kenapa dekat Allah ada taat, dekat Rasulullah tak ada taat, dekat pemimpin perkataan taat tu tak ada. Kata Syekh Asadi, dia kata dan boleh jadi inilah rahsianya, dihilangkan kata kerja taat pada perintah taat kepada mereka dan penyebutannya bersama dengan taat kepada Rasul, kerana sebenarnya Rasul tak perintah kecuali taatan kepada Allah. Nabi kata tidak ada yang datang daripada aku ni nafsu, semua datang itu apa yang Allah perintahkan. Tak ada yang datang kepada Rasulullah itu nafsu, melainkan semua yang datang perintah Allah SWT. Jadi barang siapa yang taat kepada dia, kepada Nabi SAW ni, maka dia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin, dia ada syarat. Syarat taat kepada mereka adalah bahawa apa yang diperintahkan itu bukanlah satu kemaksiatan. Beza dengan Rasul mutlak. Rasul cakap apa, itu confirm daripada Allah. Kalau Allah tak turunkan ayat masa itu, masa confirm daripada Allah. Jadi, bila Allah diamkan, masa itu betul datang daripada Allah SWT. Ataupun ada Quran lagi, proof lagi. Jadi, tapi selain daripada itu, kita kena lihat adakah perintah itu selari dengan apa Allah SWT suruh. Kalau dia satu perkara yang maksiat, tentu saja kita tidak taat dalam perkara yang maksiat. Kemudian Allah perintahkan agar kembalikan segala perkara yang diselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, kerana kepada kedua itu ada keputusan yang adil bagi seluruh masalah yang diperselisihkan, iaitu dengan pengungkapan secara jelas oleh keduanya atau secara umum atau isyarat atau peringatan atau pemahaman atau keumuman makna yang dapat dikiaskan dengannya segala hal, segala perkara yang senyis dengan keumuman makna tersebut. Sesungguhnya di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya, agama itu tegak berdiri dan tidaklah akan lurus iman seseorang kecuali dengan mengimani keduanya. Maka mengembalikan perkara kepada keduanya adalah syarat keimanan. Sebab Nabi kata dia akan sesat selama-lamanya orang yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kita kena gigit dengan gigi geraham, kita gigit kuat-kuat, pegang betul-betul seperti mana Allah suruh Nabi Daud pegang. Huzil kitabil quwwah,
Ambillah kitab itu dengan kuat, dengan kekuatan, dengan bersungguh-sungguh. Begitulah kita pegang Quran ini dengan kekuatan, dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita ambil secara level saja. Sebab itulah sebenarnya penyelesaian kepada apa masalah-masalah kita yang ada di muka bumi ni. Tapi kalau kita masih lagi kira nak ikut otak kita, nak ikut kepandaian kita, maka kita tak guna akal kita untuk memahami dalil itu sendiri, maka akhirnya kita jauh daripada Allah SWT. Guna akal yang Allah ada untuk faham dalil. Bukan guna akal untuk buat dalil sendiri. Bukan. Guna akal untuk faham dalil. Kalau itu Allah berfirman, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, perkara ini menunjukkan bahawa barang siapa yang tidak mengembalikan perkara-perkara yang bersisihkan kepada keduanya, maka dia bukan mukmin yang hakiki. Akan tapi dia adalah seorang yang percaya kepada Taut, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Yang demikian itu, iaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kerana sungguhnya hukum Allah dan Rasulnya sebaik-baik hukum seadil-adilnya dan paling berguna bagi manusia dalam urusan agama dunia dan hasil akhirat. Kalau manusia berbalah, suami isteri berbalah, anak-anak berbalah, jiran-jiran berbalah, bersahabat dengan pekerja berbalah, rakyat dengan pemimpin berbalah, apa kita nak buat? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita akan dapat penyelesaiannya kat situ dan semua kena berlapang dada untuk kembali kepada Quran dan Sunnah untuk kita cari jalan penyelesaian. Bukan kita guna akal untuk kita fikir mengatasi Quran Sunnah, tapi kita guna akal untuk memahami Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, memberi jalan keluar terhadap segala permasalahan yang kita ada. Seperti ayat-ayat sebelum ni Allah cerita berkenaan perkahwinan. Misal, nampak tak awalnya dalam cerita perkahwinan ada masalah, kita cari orang yang nak menyelesaikan masalah. Dan orang itu adalah orang yang mesti niat dia nak cari kebaikan, maka Allah bagi dia jalan keluar. Begitulah juga bila berbalah sekarang dalam sama ada negara ke mana ke, antara negara dengan negara ke, antara negara rakyat dengan pemimpin ke, antara suami isteri ke apa saja, mesti kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Jadi di sini apa kita boleh belajar ini ialah antaranya, bila kita nak dapat ilmu ni, kita jangan bangga diri. Kita bila kita dapat kebenaran, kita jangan ada rasa iri hati. Kalau orang tu kita tak suka sekalipun, kalau dia bawa benda lain, kita dengar. Mana yang kita rasa tak sesuai Quran Sunnah, kita tapis lah. Tetapi mana yang baik, kita dengar. Kita ambil mana yang boleh kita ambil pengajaran. Dan sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ambil. Kalau tidak, kita akan dilaknat oleh Allah SWT kerana kita tidak mahu menerima kebenaran. Dan siapa yang orang itu, dia tu beramal saleh, nanti Allah akan balas dia dengan balasan yang baik. Dan kalau ada masalah di dunia, di muka bumi ini, kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebab di situlah segala penyelesaian dia bagi orang-orang yang mahu kembali kepada Allah SWT, yang yakin bahawa kemampuan tidak ada pada dia, kemampuan itu hanya ada pada Allah SWT. Dialah yang akan boleh jadi bagi jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan bagi keluar daripada segala masalah dia. Sampai tawakal kepada Allah SWT, Allah akan bagi dia kecukupan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini. Kalau ada sebarang salah silap, saya mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf. Mana yang baik tuan-tuan ambil, tuan-tuan ambil, mana yang salah tu tinggalkan. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jumpa lagi.